Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Spanyol menyediakan dos keempat kepada rakyat yang berisiko dijangkiti wabak COVID-19. Ini termasuk mereka yang menghidap kanser, sama ada yang telah menjalani pembedahan atau sedang menerima dialisis. Menurut Kementerian Kesihatan, dos keempat itu diberikan 5 bulan selepas dos ketiga. Bagi populasi secara keseluruhan, dos ketiga telah tersedia untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Di Perancis, puluhan ribu guru turun ke jalanan membantah tindakan kerajaan kerap mengubah SOP COVID-19 di sekolah. Mereka menuntut kerajaan menyediakan garis panduan lebih baik bagi melindungi guru dan pelajar daripada dijangkiti wabak berkenaan. Kumpulan guru itu juga mendesak Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer meletak jawatan selepas didakwa gagal menyelesaikan masalah tersebut. Perdana Menteri Jean Castex bagaimanapun akan bertemu wakil guru bagi mencari jalan penyelesaian terbaik. Setiausaha Negara Amerika Antony Blinken berkata Korea Utara mungkin cuba mendapatkan perhatian dengan pelancaran peluru berpandunya, pada masa sama menyifatkan tindakan Pyongyang itu sebagai mengganggu kestabilan dunia. Blinken turut menegaskan ujian peluru berpandu itu sangat tidak stabil, berbahaya dan bercanggah dengan pelbagai resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Diplomat tertinggi tersebut mengulangi gesaan agar Korea Utara duduk berbincang dengan Amerika. Permintaan itu katanya tidak mempunyai niat untuk Amerika bermusuhan terhadap rejim Kim Jong-un. Dalam perkembangan lain, Amerika bersedia sama ada untuk diplomasi dengan Rusia atau mempertahankan sekutu bergantung kepada keputusan Moskow mengenai Ukraine. Demikian menurut penasihat keselamatan negara Jake Sullivan. Beliau menegaskan Amerika juga bersedia mengambil langkah yang perlu dan wajar untuk mempertahankan Ukraine, malah akan bertindak balas dengan tegas terhadap sebarang pencerobohan yang mungkin berlaku. Penegasan itu diberikan selepas Rusia mengerahkan puluhan ribu tentera di sempadan dengan Ukraine. Ia bagi menuntut jaminan keselamatan terhadap perluasan keanggotaan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO ke arah timur hingga sempadan Rusia. Sukan Badminton Terbuka India 2022, pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziyong melangkah ke suku akhir selepas menyingkirkan Lucas Claubo dari Perancis. Ziyong menang 20-22, 21-15, 21-18 pada pusingan kedua. Lawannya di suku akhir hari ini ialah Nat Nguyen dari Ireland. Turut mara beregu lelaki profesional negara Ong Yusin, Teo Yi dan beregu wanita Vivian Hu, Lim Chiu Sen. Sementara itu, 3 wakil bergu campuran Tan Kian Meng, Lai Peijing, Chan Peng Sun, Valerie Xiao dan Chen Tengji, Pek Yen Wei berjaya melepasi halangan kedua untuk mara ke pusingan seterusnya. Bola sepak Piala Liga Inggeris, Liverpool dan Arsenal terikat seri tanpa jaringan pada saingan separuh akhir pertama. The Reds gagal mengambil peluang beraksi dengan kelebihan satu pemain selepas tonggak The Gunners Granit Xhaka dibuang padang pada minit ke-24. Pada perlawanan itu, tuan rumah beraksi tanpa penyerang Mohamed Salah dan Sadio Mane kerana menyertai Piala Negara Afrika. Sementara itu, Chelsea menanti di pentas akhir setelah menundukkan Tottenham Hotspur 3-0 secara agregat. Beralih ke Piala Super Spanyol, Athletic Bilbao menempah slot ke perlawanan akhir selepas menewaskan Atletico Madrid 2-1 awal pagi tadi. Beraksi di King Fahd Arab Saudi, Atletico terlebih dahulu di depan menerusi jaringan sendiri pemain lawan Unai Simon pada minit ke-62. Athletic bagaimanapun berjaya mendapat 2 gol pantas masing-masing jaringan Geray Alvarez dan Nico Williams pada minit ke-77 dan 81. Skuad bimbingan Marcelino itu akan bertemu Real Madrid di pentas akhir Isnin ini. Akhir sekali, juara dunia 6 kali MotoGP Marc Marquez bakal kembali ke Lita Lumba selepas penglihatannya disahkan pulih oleh pakar oftalmologi. Pelumba Honda Repsol itu mendapat kebenaran menunggang selepas menjalani ujian pada Isnin lepas. Marquez 28 tahun mengalami masalah penglihatan selepas terlibat kemalangan ketika sesi latihan di luar litar akhir Oktober lalu. Ekoran itu, beliau terlepas 2 pusingan terakhir musim dan sesi ujian Jerez pada Disember.
Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.